seperti mana yang kita sedia maklum, majlis ini adalah untuk kita mengiktiraf individu-individu yang telah berkolaborasi dan bersama dengan begitu rapat bersama dengan JSJK, Jabatan Siasat Jenayah Komersial dan PDRM dalam usaha untuk kita menyebarluaskan lagi penerangan-penerangan, pendekatan-pendekatan atau maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan isu-isu penipuan atas talian. Jadi seperti mana kita sedia maklum dan juga telah saya nyatakan dalam ucapan saya tadi bahawa kita perlu memastikan bahawa setiap anggota masyarakat di negara kita ini akan sentiasa peka, cakna dan tahu untuk melindungi diri mereka daripada terjebak ataupun terpedaya dengan taktik-taktik skamer yang semakin dilihat semakin berubah dan canggih dalam metodologi yang mereka laksanakan. Dan apa yang perlu untuk dalam hal ini adalah untuk kita sentiasa memastikan bahawa orang ramai sentiasa peka, menyedari, tahu apa yang bagaimana mereka harus respon kepada perkara yang mungkin akan memperdaya mereka. Seperti mana kita sedia maklum bahawa dalam setiap insiden penipuan melalui atas talian ini, kita dapati bahawa antara penjenayah ataupun penipu ini ataupun penjenayah ini dengan mangsa mereka tidak bersua muka. Mereka hanya berhubung melalui komunikasi melalui atas talian. Justru amat mustahak untuk orang ramai supaya jangan mudah panik. The keyword adalah supaya jangan mudah panik apabila mendapat panggilan tertentu. Ya, biasanya ada yang mengatakan bahawa bila mereka tidak pasti panggilan tersebut, mereka akan terus cut off je panggilan tersebut, letakkan telefon. Itu adalah merupakan cara yang paling mudah untuk kita mengelakkan daripada terus terpedaya dengan apa juga taktik-taktik ataupun teknik yang digunakan. Sekarang ini kebanyakan skamer yang kita lihat, mereka berubah daripada menggunakan teknik-teknik yang boleh dikatakan konvensional, mereka berubah kepada beberapa kaedah lain seperti mengambil alih akaun media sosial, kemudiannya membuat beberapa perkara yang menyebabkan kita mudah tertipu dengan tindakan tersebut. Ada yang menyamar menjadi pemberi khidmat internet dan seumpamanya. Dan mereka mengatakan bahawa kerana kita punya akaun ada bermasalah. Itu pun satu perkara juga dan kita harus, kalau kita tidak pasti, kita cut off panggilan tersebut dan kita bertanya kepada pihak berkuasa, boleh rujuk kepada kita punya JSK ataupun CCID hotline kita yang beroperasi daripada jam 8 pagi hingga 10 malam. Baik. Jadi pada pagi ini, pada petang ini kita telah menyampaikan sejumlah 56 sijil pelantikan kepada duta-duta anti-scam yang terdiri daripada pelakon-pelakon yang terkenal, para penyanyi, selebriti dan juga influencer yang kita percaya dan kita harapkan mereka ini dengan pengikut-pengikut dan juga peminat-peminat mereka akan dapat melebar luaskan lagi jaringan pendedahan orang ramai kepada apa juga yang perlu mereka ketahui untuk melindungi mereka daripada terjebak dalam penipuan-penipuan yang tidak bertanggungjawab ini. Dan untuk detail statistik, nanti rakan-rakan media bolehlah rujuk kepada Urustia JSJK untuk mendapatkan detail statistik kes-kes penipuan yang telah pun berlaku dan berapa banyak kes telah kita selesaikan. Jadi kalau kita ingat bahawa kempen kita ini berterusan daripada beberapa tahun lepas, berterusan dan tahun 2021 membawa kepada tahun 2022 merupakan 2 tahun yang kita membuat kempen secara agresif. Dan kita sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kerana JSJK khususnya PDRM keseluruhannya, kita tidak bersendirian rupanya dalam hal ini. Kita rupanya ramai di kalangan anggota masyarakat kita yang bertanggungjawab, yang mempunyai kesedaran untuk bersama-sama membantu
untuk memastikan bahawa masyarakat terpelihara daripada terjebak dalam kegiatan penipuan. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lim Boon Siong Hia yang telah bersama-sama dengan kita untuk menjayakan program-program kempen kesedaran kepada orang ramai. Begitu juga dengan tadi pun kita lihat beberapa tokoh-tokoh selebriti yang terkenal. Mereka tidak malu-malu, mereka tidak segan. Kerana mereka tahu bahawa yang akan jadi mangsa tidak mengira siapa. Mungkin saudara-saudara mara mereka, kaum kerabat mereka, sanak saudara. Jadi apa yang mereka buat bukan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan untuk kepentingan masyarakat umum keseluruhannya. Saya memang suka kalau kita dapat membuatkan kita punya sasaran KPI. Buat masa sekarang ini kita jangkakan untuk penurunan. Kalau kita dapat turunkan dalam 10% tahun, itu merupakan satu perkembangan yang baik yang dapat kita buat. Seperti yang saya katakan tadi bahawa jenayah penipuan ini adalah satu jenayah yang sukar untuk dicegah dan dibendung. Tapi ia boleh dikawal dengan pendedahan, dengan memberikan pengetahuan secukupnya kepada setiap ahli anggota masyarakat. Mereka akan menjalankan peranan mereka dengan cara mereka tersendiri. Tidak ada satu garis panduan yang terikat untuk mereka perlu. Ini adalah merupakan penglibatan mereka di mana-mana dan pada bila-bila masa saja yang mereka fikirkan sesuai dan dapat menyampaikan maklumat yang tepat kepada seramai mungkin anggota masyarakat kita. Seperti mana namanya pun influencer, orang yang berpengaruh, selebriti dan juga ikon. Mereka ini mempunyai fan base masing-masing. Mereka punya pengikut tersendiri. Dan beberapa pengikut tersebut kita pun boleh lihat daripada mereka punya followers. Daripada followers mereka ini pastinya mempunyai rakan-rakan network masing-masing. Jadi kita mengharapkan dengan seberapa ramai tokoh-tokoh seperti ini yang dapat kita rangkumkan, kita akan dapat menyebar luaskan dengan lebih jauh lagi kita punya jangkauan kepada anggota masyarakat kita.